Salah, bukan A. Kalau kamu kata A, salah, confirm. Nanti jatuh lah pingpong ball ni. Dia kata kenapa dia tak jatuh? Kamu bagi jawapan dia nak jatuh. Tak boleh. Kalau kita fikir logik pun salah. Sebab apa? Water flow. Air mengalir. Bila air mengalir sini, air mengalir, volume dia tinggi kat sini. That means your air flow here is high. Dekat bawah dia low pressure. That's why dia boleh sustain dekat sana. Dia boleh menetap dekat sana. You can sustain there. Dia boleh lagi boleh bertahan tanpa jatuh. Sebab apa? Ketekanan dekat atas rendah, tekanan dekat bawah tinggi, maka dia akan pegang konsep dia. Faham tak? Faham ataupun tidak? Faham. Jawapannya B. Okay? So, udara dekat atas ni dia mengalir cepat. Okay? Membuatkan tekanan rendah dekat atas. Maka dekat bawah udara rendah, tekanan tinggi. Dia boleh pegang bola tu. Konsep. That's how you should think. Macam mana kamu kena fikir. Okay? Tu saya kata, try to imagine yourself out of the box. Fikirkan kamu punya apa-apa konsep tu luar kotak sikit. Memang benda ni tak belajar pun, saya tak bincang pun, tapi ikutkan konsep yang kita belajar. At least we focus on Bernoulli's principle dekat sana. Kita dah belajar the airflow dengan pressure. Airflow yang tinggi, pressure yang rendah. Itu kamu pegang konsep ni. Dan kamu apply saja. Okay. Okay, kita bergerak kepada soalan subjektif. Okay, kertas 2. Okay. Soalan subjektif kertas 2 untuk pertama pula. Okay. Yang pertama kamu tengok dekat sini dia ada udara, dia ada dia ada tube. Dia dah bagi dah. It's a Bernoulli's principle. Ada setengah eksperimen dia takkan bagi apa prinsipalnya sebab dia nak jadikan soalan. Dan dia akan bagi satu markah dekat sini kalau dia tak bagi apa prinsipal dia. Okay, dan ingat masa kamu nak tulis prinsipal ni, kalau kamu nak tulis prinsip Bernoulli, kamu tak boleh salah ejaan. Kalau kamu salah ejaan, salah jawapan kamu. Okay, apa-apa fakta, apa-apa nama tokoh, macam sejarah juga, fakta ke nama tokoh ke apa yang diorang invent tu, kamu tak boleh salah ejaan. Sebab kalau kamu salah ejaan, salah jawapan dia. Salah fakta we call as irrelevant. Okay, dan bila kamu nak tulis konsep Bernoulli's principle ke, Archimedes principle ke, Pascal principle ke, tolong jangan salah ejaan. Salah ejaan tolak markah. Bukan tolak markah, salah terus. Sebab dia punya markah satu je. Okay, dia punya markah satu. Okay, dulu ada soalan definisi. Sekarang saya tak tahu ada ke tak. Dulu ada. Okay, definisi pun tak boleh salah ejaan. Jadi banyak dia punya, sebab teori ni kita kena ikut dia punya apa kehendak dia. Soalan pertama, satu pemerhatian daripada eksperimen ni. Apa kamu boleh perhati daripada eksperimen? Apa pemerhatian dia? Buka ni sikit. Okey, apa pemerhatian dia? Apa pemerhatian dia? Diam je, 71 orang kat situ, takkan semua diam pula. Apa pemerhatian kamu? State your observation for your experiment. Apa yang kamu boleh observe? Saya dah ajar konsep Bernoulli dekat sini. Yang mana pressure tinggi dekat sini, yang mana pressure rendah. Itu je observation kamu. Antara X, antara Y, antara Z, yang mana pressure tinggi, yang mana pressure rendah. Examine that. So dekat sini berbanding X, Y, Z. Tengok dia punya isi padu dia. Tengok dia punya isi padu sukat dia. X, Y dengan Z. Pressure tinggi dekat mana? Y. Y apa? Kamu, okay, contoh saya ambil macam ni lah. Saya tak nak ambil dia punya pressure, saya ambil dia punya volume lah. Okay, macam ni saya tulis. Untuk soalan A ni,
Tu saya kata kamu jangan tengok je. Saya pula tiba-tiba ni. Okey, soalan A ni. Kamu nak faham? Okey, yang mana kamu nak ambil sekarang ni? X ke Y ke Z? Cuba bagi tahu saya. Yang mana kamu nak ambil? Z. Okey, isi padu Z. Apa? Paling apa? Tekanan paling rendah. Paling apa? Tak. Isi padu Z. Volume dia paling apa? Isi padu Paling bukan rendah. tekanan. Isi padu paling Rendah. paling Rendah. tinggi lah bang. Kamu cerita pasal isi padu. Isi padu ni, isi padu dia tinggi kan? Kalau kamu ambil Y, isi padu dia rendah. Kalau kamu ambil Z, isi padu dia tinggi. Okay? Tengok apa saya letak depan ni. Saya letak isi padu, bukan saya letak tekanan. Jangan salah konsep. Okay? Isi padu Z paling tinggi. Berbanding XY. X dan Y. Siap. Okay. Dia berasaskan soalan pertama dengan soalan kedua berasaskan kamu jawab apa. Okay. Dia tak kisah kamu nak jawab apa. Sebab ada kawan yang jawab macam ni. Kalau kamu tiru lain cerita. Tapi kalau kamu tengok kawan yang lain buat jawapan yang lain, kamu jangan padang kamu punya pula. Contoh kamu buat macam ni, isi padu dalam Z paling tinggi kamu buat. Kawan kamu yang sebelah dia buat tekanan pada Z paling rendah. Kamu jangan padang pula. Tak boleh. Sebab dia punya pahaman dia pegang konsep tapi dia tulis lain. Kamu pegang konsep, kamu tulis lain, itu saja. Ada pelajar lain dia tulis macam ni pula. Isi padu dekat dekat Y paling rendah. Boleh juga, tak ada masalah. Okey? Ikut kamu nak ambil apa? Tekanan pada Z paling tinggi. Suka hati kamu nak buat macam mana. Asalkan kamu faham konsep. Sekarang nombor 2. Sekarang kamu dah kata isi padu Z paling tinggi. Kenapa? Inferen tu maksudnya kenapa? So apa kamu nak letak kat situ? Apa kamu nak letak kat sana tu? Cuba bagi tahu saya, apa kamu nak letak? Kenapa? Why? Inferen kamu. Kenapa kamu kata isi padu Z paling tinggi? Why? Kerana apa? Tekanan pada Z Z paling sebab Rendah. rendah. Settle. Tak payah nak fikir banyak-panjang. Tengok dah jawapan dia. Sebab apa? Sebab kamu kata sebab tekanan rendah tu saja. Bukan apa pun. Itu yang kita perhatikan. Okay. Ramai yang masih lagi takut dengan fobia eksperimen ni tau. Daripada darjah 6 dia tak boleh-boleh lagi. Ada pelajar, masih lagi ada pelajar yang dia ada fobia tau. Daripada darjah 6 sampailah SPM, dia masih takut dengan soalan aim. University, what is your aim? What is your observation? What is your inference? What is your hypothesis? What is the trend, pola? What is your hypothesis? Benda-benda ni. What is your variable, manipulator, responding dan juga constant. Benda-benda ni semua masih dia tak boleh digest lagi. Dia tak boleh lagi jawab dengan sempurna. Dia tak boleh target full mark lagi kat situ. Masih lagi banyak pelajar yang ada masalah dengan nak jawab soalan eksperimen. Kamu pergi mana-mana pun, sains, kalau kamu ambil subjek sains, tak boleh lari daripada eksperimen dan soalan-soalan macam ni lah. Memang tak boleh lari. Bagi saya tak susah pun kalau kita faham. Sebenarnya kamu nampak memang soalan tu macam tanya macam benda yang kita tak tahu kan. What is your observation? Tanya macam dahsyat-dahsyat je kan. Tapi kita dah faham konsep. Observation ni saya faham. Oh, observation saya tahu. Udara dengan volume dia yang saya faham, udara rendah, volume rendah, tekanan tinggi. Tekanan rendah, volume tinggi. Itu saya faham. Jadi jawab je lah. Okay.
Yang nombor 2 pula. Apa yang faktor yang kita kena kekalkan ataupun dalam erti kata lain dimalarkan dalam eksperimen? Apa jawapan dia? Dimalarkan ni maksudnya kita takkan berubah. Dia tak berubah. Apa yang kita perlu malarkan dalam eksperimen ni? Apa yang kamu kena malarkan? Apa yang faktor kamu kena malarkan? Bernoulli's principle. Biasa Bernoulli's principle dia guna sumber udara. Okey. Apa yang kamu kena malarkan? Okey. Kalau saya tanya, saya tunggu. Mungkin masa pun akan habis. So saya jawab je lah. Okey. Biasa benda macam ni kita akan fixkan dia punya jenis, kata type of fluid. Type of fluid bahasa Melayu apa? Jenis apa bang? Jenis apa fluid? Kita boleh kata cecair ya? Kan? Cecair kan? Boleh tak? Jenis cecair. Type of fluid. Okay? Saya tulis cecair. Sebab dia satu lagi perkataan saya lupa pula. Blended ke apa tu. Okay, saya ambil jenis cecair. Dia kena guna cecair yang sama lah. Tak boleh dia guna yang lain sebab dia nanti akan memberi bacaan yang berbeza. Sebab dia punya karakteristik ataupun dia punya properties yang lain, dia akan memberikan result yang berbeza. So kita kena fixkan benda apa yang kita buat eksperimen ni. Faktor dia kena betul lah. Okay. Okay. Seterusnya C. Okay, dengar lagi apa yang saya cakap ni ke tak dengar ni? Dengar tak? Dengar. Okay. Maksudnya ada line lah. Takut saya kadang-kadang line saya terputus ke apa, saya tak tahu kadang-kadang. Tu saya check tengok dengar lagi tak. Okay, C pula. Kita pergi kepada C. Jangan lupa nak salin, jangan tengok je. Kalau kamu tengok tak jadi pandai, kena salin. What factor change in this experiment? Apa yang faktor yang akan berubah dalam eksperimen ni kamu rasa? Okay. Faktor yang akan berubah adalah hal laju dia. Ini yang saya ceritakan pasal velocity. Hal laju udara. Okay, sebab tu saya nak buat latihan ni sebab saya tahu ramai yang tak tahu benda ni. Dia tak biasa buat dia tak biasa jawab soalan, confirm dia tak boleh jawab soalan, dia tak boleh jawab peperiksaan. Walaupun kita dah belajar nota macam tu macam ni, kita tak tengok jenis-jenis soalan, kita tak boleh jawab. Okay. So hal laju dia adalah berubah. Yes, obviously velocity dia berubah. Sebab velocity X tak sama dengan Y, tak sama dengan Z sebab dia punya aras air naik pun berbeza. Jadi kita tak boleh ambil jawapan itu. Okay. Okay, seterusnya. Ini tik-tik saja. Tik-tik ni macam benda kecil je. Okay. Application Bernoulli yang mana bang? Bernoulli punya application. Tolong seorang saya tikkan kepada saya. Yang mana? Which one? Aeroplane ke? Aeroplane. Aeroplane lagi? Tu saja ke macam mana? Aeroplane. Aeroglyph? Roket kan? Roket bukan. Okay. Ni Bunsen burner. Kalau tak percaya pergi tengok balik nota saya minggu lepas. Okay. Sebab dia main dengan volume dan juga dia main dengan pressure. Sebab dia volume masuk, pressure rendah. Okay, dia ada konsep tu. Okay. A pula. 3.1. Raja 3.1 ni mana ni? Oh sini. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Masih kita pegang pada soalan ni ya. Okey, raja di atas nyatakan satu pemerhatian, observation. Okey, sekali lagi soalan yang sama. Sekarang apa kamu nak jawab? Tolong saya untuk menjawab soalan nombor 2 ni guys. Apa kamu nak jawab sekarang? RSIY lebih rendah. Apakah aras air? Aras air Y. RSIY paling rendah berbanding X dan Z. Bagus tak? Aras air Y paling rendah, nampak? Maksudnya kakak tu faham apa dia nak jawab. Walaupun dia tengok soalan observation. Wah, apa benda ni observation aku nak jawab ni. Tapi dia faham. Oh, daripada sini simple je. Apa yang kamu perhatikan? Saya tahu Y itu paling rendah. Jawab je lah Y itu paling rendah. And then kamu kena tahu inference why you should
why you tell the answer? Why you write the answer? Kenapa kamu tulis answer tu? Kenapa kamu kata aras air Y paling rendah berbanding, kamu nak bagi jawapan dia solid betul-betul berbanding X dan juga Y. X dan juga Z, sorry. X dan juga Z. Okay. Soalan nombor 2, kamu dah standby dah. Okay. Okay, saya kena tahu kenapa saya jawab Y ni paling rendah. Okay. Okay, kenapa kamu kata Y tu paling rendah? Tekanan Y tinggi. Laju tinggi. Pressure tinggi ke pressure rendah sekarang ni? Rendah. Sebab pressure tinggi dekat X. Pressure tinggi dekat mana sekarang ni? X ke Y ke Z? Kamu jangan nak kena ni, banyak kali dah ajar dah ni. Salah je jawab dia tadi. Berdasarkan PQR ni, yang mana pressure tinggi sekarang ni? R. Sudah. Berdasarkan PQR, dekat mana pressure tinggi sekarang ni? Dekat mana? Tengok volume yang rendah kat mana? Y. Ada ni, sekejap P, sekejap Y, sekejap Z. Ada X pula. Yang penting ingat, jangan salah konsep. Sabar dulu. Jangan salah konsep tolong Okay. Volume rendah, pressure tinggi. Pegang pada konsep ni. Jangan kamu salah faham ni. Kamu salah memang rugi ya markah. Volume rendah. Ingat, volume rendah, pressure tinggi. Okay. Dekat sini volume dia tinggi. Tengok kosong dia banyak. Kosong ni bermaksud volume. Volume dia tinggi. Confirm pressure dia rendah. Nampak? Pressure dia rendah. Takkan nak ajar benda ni. Dekat sini mana volume rendah? X. Obviously pressure X yang paling tinggi. Faham macam tu? Okay. So pressure X paling tinggi berbanding Y dan juga Z. Tetapi kamu jawab apa? Kamu jawab apa? Aras air Y paling rendah berbanding X dan juga Y. Kenapa? Dekat sini kamu kena kata. Sebab apa kamu kata Y aras air paling rendah? Sebab apa? Sebab tekanan. Sekarang jawab. Tekanan rendah ke tinggi? Tekanan tinggi. Rendah. Tekanan rendah. Jangan salah faham kak. Jangan salah faham. Kamu masih lagi dengan bayang-bayang ni. Okay. Sabar. Tenang. Fikir betul-betul. Okay. Kalau kamu dah faham, benda ni senang. Kalau kamu tak faham, dia susah. Sampai bila-bila pun dia akan jadi susah. Ingat volume tinggi, pressure rendah. Jangan tukar konsep. Pressure rendah. Okay. Dekat sini ni volume dia. Ni volume dia. Dekat sini ni volume dia. Dekat sini ni volume dia. Daripada sini yang mana volume paling rendah? Benda ni, X. Sebab pressure tinggi. Sebab konsep dia volume tinggi, pressure rendah. Volume rendah, pressure tinggi. Volume tinggi, pressure rendah. Berapa kali. Nanti kamu peningkan saya pula tiba-tiba salah konsep pula. Jangan. Ni, pegang pada ni. Bernoulli principle ceritakan benda ni saja. Okay. Pegang. Ingat pegang benda ni. Okay. Pergi kepada manipulated variable dia. Apa manipulated variable dia? Okay, faham ke tak ni atas ni? Kan kata cikgu tak ajar pula. Sudah. Faham ke tak? Faham, insyaAllah. Okay. Untuk B pula, manipulated variable. Apa manipulated variable dia kak? Pemboleh ubah dimanipulasi kan? Apa pemboleh ubah dimanipulasi kan? Laju. Bagus, siapa jawab tu? Bagus, hal laju. Okay, hal laju air, bagus. Sebab tadi I dah jawab tadi tu kan. Okay, saya ingat kamu cakap type of fluid lah. Type of fluid tu dimalarkan Kalau type of fluid lain kamu tak boleh buat eksperimen. Type of fluid tu dimalarkan, constant. Hal laju dia beza. Sebabkan hal laju beza baru aras dia lain. Apa yang responding? Saya dah bagi jawapan tadi dah. Apa responding dia? Apa responding dia?
Aras air lah kak, bergerak balas. Kamu apa bagi, itu yang akan tunjuk, it shows your result. Maksudnya kamu kata dekat sini hal laju dia dimanipulasikan yang bergerak balas. Betul tak? Bergerak balas. Pembuli ubah bergerak balas. Bergerak balas adalah air dia lah. Fikirlah logik. Apa yang bergerak balas? Kamu jangan ada dilema-dilema yang katakan bahawa boleh manipulated variable, responding variable, constant variable ni susah. Kalau kamu dah fix dalam kepala otak kamu susah, memang kau tak boleh jawab soalan ni. Kalau kamu tak boleh jawab soalan ni, macam mana nak buat essay? Cuba fikir dulu. Sebab essay kamu kena determine sendiri tau, your own experiment. Eksperimen yang kamu kena ingat sendiri, kamu kena tulis variable dia. Variable 3 markah tak silap saya. I'm not sure lah. Variable 3 markah. Kamu akan dikira your procedure ada markah, your variable ada markah, and your estimated result ada markah. Tabulation of data semua ada, conclusion kamu ada markah, hypothesis kamu ada markah. So this all yang kamu kena ingat, aim, kamu punya tujuan eksperimen ada markah. Jadi kalau kamu tak pandai nak determine the variable, and variable yang simple macam ni kamu tak boleh buat, confirm essay tak boleh buat. Okay. So kamu kena faham, manipulated variable, apa yang kamu tulis manipulated variable. Contoh saya kata jenis, saya kata macam ni, jenis air. Saya buat eksperimen ni berdasarkan air yang, air dan juga ketumpatan. Jenis air dan juga ketumpatan. Okay. So apa yang manipulated variable saya adalah jenis air lah. Yang respon dia ketumpatan bahan tu lah. Sebab jenis air yang berbeza, dia memberi gerak balas kepada ketumpatan sesuatu objek. Sebab maybe minyak kurang tumpat daripada air sebab dia terapung. So this all are konsep. Okay. Benda ni semua contoh saya bagi, contoh saya punya penerangan lah. Okay. So based on the experiment state operation definition, nampak? Definisi. Tadi baru saya dah cakap apa definisi Bernoulli's principle. Dulu saya cerita pasal dulu sebelum COVID, kamu tak boleh salah satu perkataan pun salah. Bermaksud definisi dia, contohnya kamu tersilap ejaan, salah. Kamu terlupa satu perkataan dekat di operation definition dia, salah. Okay. Tapi untuk darjah 6 dia ada cara nak jawab dia sebenarnya. Darjah 6 dia ada cara nak jawab dia. SPM kamu mesti kena hafal dia punya ni, atau satu lagi cara. Okay. Satu lagi cara ni saya ajar, mungkin kamu boleh gunakan untuk kata pada peperiksaan SPM nantilah. Okey, biasanya kalau dia keluar operational definition of Bernoulli principle ataupun apa-apa jenis sahajalah. Okey, operation definition ni, kamu akan tulis macam ni. Okey, operation definition, ingat ini cara saya ajar. Okey, macam mana nak jawab operation definition? Dia jadi macam kelas seminar dah. Okay, ini biasanya kita buka kita punya ni, benda ni dekat seminar saja. Kita buka cara nak jawab operation definition macam mana. Kalau dia keluar operation definition, cara nak jawab kan. Kita buka dekat seminar macam mana nak jawab dia kan. Tapi sekarang saya bagi tahulah. Okey, kalau nak jawab soalan macam ni, step pertama kamu kena tulis balik ayat dia. The operation definition of Bernoulli principle macam ni. Tulis balik the. Okey, letak the kat sini. Saya tulis yang cantik sikitlah. Okey, tengok the operational, tulis balik dia punya ni, operation definition of Bernoulli. Kalau Bernoulli lah, kalau apa-apa dia bagi Archimedes ke apa-apa, pandai-pandai lah kamu tulis Bernoulli's, mana dia punya apostrophe ni yes, Bernoulli's principle. Tengok perkataan ni kamu kena tulis. Shown by, dekat sini kamu kena tulis RV. Okay, RV. Apa tu RV? Responding variable.
Yes, responding variable. Okay. Is shown by responding variable. Responding variable saya apa? What aras air kan? Aras air bahasa Inggeris saya tukar pula. Aduh ni apa payah ni. Water level is shown by water level. Sekejap jawapan dia. Ini cara nak jawab. Bahasa Melayu. Okey, kita bahasa Melayu kan sikit lah. Bahasa Melayu. Kalau salah, minta maaf Saya cuba je. Okey. Prinsip Bernoulli. Saya ambil sini. Bernoulli. Ialah ke adalah ke ikut kamu lah. Ialah. Saya nak kata, kejap. Saya tukar ni. Prinsip Bernoulli adalah prinsip. Bahasa Melayu ni susah sikit sebab saya nak cakap bahasa Inggeris dulu. Yang ditunjukkan oleh, sebab by oleh kan, oleh pun boleh ubah dimanipulasikan iaitu aras air. Jawab macam ni satu markah. Tak banyak pun markah dia. Kamu dah kira untung dah. Kalau pelajar fizik, dia kena hafal apa masuk Bernoulli's principle. Dia punya ayat dia macam ni. Bernoulli's principle stated that the velocity of pressure increase and the velocity of air increase due to the pressure decrease. Itu dia punya full sentences of definition of Bernoulli principle lah. Tapi itu untuk pelajar fizik. Pelajar fizik dia kena jawab macam ni. Fizik ataupun tak selesai chemistry. Fizik ataupun chemistry. Tapi chemistry tak. Fizik, yes, confirm fizik. Pelajar fizik dia kena jawab macam ni. Kalau dia salah satu, salah semua. Okay, sebab dia markah 2 kot, tak silap saya. Kamu satu operational definitional. Okay, operational definition saja. So kamu just ambil daripada eksperimen saja. Okay, ingat operation definition, tulis balik ayat dia, tambah perkataan shown by RV. Shown by RV ni apa? Responding variable. Dengan satu dia punya rule, responding variable kamu kena betul lah. Kalau responding variable kamu salah, bayangkan berapa markah di effect. Kalau responding variable kamu salah, ingat kalau responding variable kamu salah, kamu punya aim akan jadi lain. Confirm aim lain. Iaitu tujuan kamu akan salah. Hipotesis kamu pun akan salah sebab hipotesis kamu akan compare berdasarkan responding dengan manipulated variable saja. The more, the higher, the less, itu semua kamu akan compare bergantung pada variable kamu. So, bayangkan kamu salah responding variable, kamu tak boleh jawab aim tak boleh jawab. Tujuan tak boleh jawab. Kamu tak boleh jawab dia punya hipotesis, tak boleh jawab. Mungkin conclusion boleh jawab lah. Ada kalanya conclusion kamu tak boleh jawab. Sebab conclusion kita ambil hipotesis, salin balik je conclusion tu. Operation definition tak boleh jawab. Bayangkan, dah lah 5 markah. Lepas tu responding variable pun salah. Nak dapat apa markah? 1 markah je lah. Untuk apa? 2 markah je. Untuk apa? Untuk yang constant variable dengan manipulated variable. Itu pun kalau betul lah. Kalau salah tak tahu kita apa. Okay. So that's why responding variable ni kamu kena, orang kata, jawab dengan berhati-hati lah. Variable kamu jawab dengan hati-hati sebab dia merangkumi banyak jawapan. Okay. Variable ni dia boleh bagi kamu jawapan untuk observation. Dia boleh bagi jawapan untuk aim. Obviously dia boleh bagi jawapan untuk aim. Sebab aim yang paling penting. Kita akan bermain dengan manipulated dengan responding variable. Constant variable kamu salah pun tak apa. Tapi jangan manipulated dengan responding sebab benda tu dia peranan dia tinggi. Okay. So tanpa buang masa kita pergi untuk last, iaitu yang ni sebelum kita akhir masa pula ni kan. Soalan 3 ke ni? Okay, soalan 3. Okay, answer all question lah section 3. Okay, yang ni konsep apa guys? Konsep apa ni? Bernoulli. Bernoulli nampak pun Bernoulli dah tahu dah. Okay, so sini ada aeroplane lagi kat sini. Okay, so atas dia is movement of air. Okay, volume. Bawah ni pressure lah. Obviously atas punya volume tinggi, pressure rendah, bawah punya volume rendah, pressure tinggi. So itu kamu kena tahu konsep dia sebelum kita nak jawab soalan dia. Okay, soalan pertama, name the shape of the plane. Nampak saya dah bagi tahu dah apa shape of the plane. Bahasa Inggeris saya ingat, bahasa Melayu saya lupa lah. Bagi tahu saya jawapan apa dia. Apa shape dia? Ingat tak? Yes, bagus. Aerofoil. Okay. Jangan hieroglyph. Hieroglyph lain. Hieroglyph is a tulisan. Okay. Aerofoil. Okay. Aerofoil juga lah bahasa Melayu. Okay. Aerofoil. Yes, aerofoil.
Aerofoil. Okay. Aerofoil ni dia melengkung Okay. What principle that explain that velocity affect the pressure produced to allow an aeroplane to move in the air? Aduh, senang je soalan ni. Tolong jawab soalan ni guys. Apa konsep dia? Ni kalau salah tak tahu nak cakap apa lah. Baliklah kamu. Apa konsep dia? Ha? Bagus Bernoulli. Cepatlah sikit lah jawab tu. Takut nak jawab, bukan saya nak makan kamu pun. Okay. Prinsip Bernoulli. Dalam bahasa Melayu dia prinsip Bernoulli. Okay. Pastikan jawapan betul Kalau tak tahu pun tak tahu pun pergi tengok atas-atas ada tak dia bagi tahu. Ejaan tu mesti betul Saya takut ejaan salah, memang semua salah. Sebab kita tak boleh salahkan dia punya ni. Pada orang yang mencipta benda ni kita kena betul. Okay, explain. Terangkan bagaimana daya angkat bertindak pada sayap kapal terbang. Ini boleh tak? Salah siapa-siapa boleh tolong terangkan kepada saya macam mana konsep dia terhasil ni. Saya dah ceritakan secara verbally lah. Saya dah ceritakan secara mulut dia. Saya tak tulis apa lagi. Ada siapa-siapa nak volunteer, nak cuba ke macam mana konsep dia. Kalau kamu faham Bernoulli principle, obviously kamu boleh jawab. And aerofoil, kamu dah tahu aerofoil ni dia lengkung. Aerofoil ni apa tujuan aerofoil ni. Okay. Boleh, siapa-siapa nak cuba? Cepat, 70 lebih orang saya rasa. 70 lebih orang, takkan seorang pun tak nak cuba. Okay, I'm not presenting you anything. I just teach you how to answer the question. Saya tak buat presentation pun. Okay, saya tengah ajar kamu. Siapa nak cuba? Come on, volunteer. Cepat-cepat, jangan buang masa. Kamu tak ada masa ni, cepat-cepat. Tahu tak macam mana? Sekali lagi kak. Tak nampak soalan. Tak nampak soalan? Ha? Dia betul ni time-time habis ni tak. Ni kan soalan dia. Ni lah soalan dia, kamu tak nampak pula. Terangkan bagaimana ni kak. Terangkan. Tak nampak ah? Nampak. Nampak ya. So terangkan. Hal laju. Okay, saya tolonglah kalau saya tunggu kamu bila nak cek ni. Hal laju, velocity dia. Hal laju udara di bahagian atas. Atas sayap. Tinggi ke rendah? Tinggi. Lebih tinggi. Maka tekanan Rendah. Tekanan rendah. Itu saja, tak susah pun. Okay. Rendah. Okay. Dan ayat saya sendiri ni. Dan di bawah laju udara rendah ke tinggi? Rendah. Tekanan tinggi. Ke tekanan tinggi. Okay, dan last sekali, membolehkan untuk terbang. Okay, ini konsep dia. Kita guna konsep Bernoulli principle ni. Atas punya hal laju dia tinggi, tekanan rendah, bahagian bawah sayap tekanan dia, hal laju dia rendah, tekanan tinggi, membuatkan dia terbang lebih atas ataupun lebih tinggi. Okay, itu konsep dia lah. Okay, konsep semula jadi. Okay. Okay, yang D pula. Yang D ni macam mana? Yang mana menunjukkan sayap? Aduh, senang je, yang mana? Determine. Tentukan bentuk. Okey, kalau dia macam ni, apa dia nak buat? Kalau dia macam ni, apa dia nak buat? Kalau A, apa dia nak buat? Kalau B, apa dia nak buat? Kalau A apa? Lepas. Kalau A,
Tadi saya dengar tu, ada suara tu. Berlepas. Berlepas, bagus. Okey. Kalau B, Mendarat. Mendarat. lepas ni gambar boleh tahu dah macam mana dia nak berlepas, macam mana dia nak mendarat. Okey. Okey, dan last sekali dia kata apa ni? Dengan menggunakan prinsip yang anda nyatakan BI, terangkan bagaimana dengan kedua-dua bentuk sayap kapal terbang berlepas dan mendarat. Okey. Yang ini saya nak ceritakan boleh ataupun kau ada yang nak cuba tak? Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba ke tak? Untuk A apa cerita dia? Untuk A apa cerita dia? Kalau A, bahagian bawah sayap, okay, yang saya boleh kata sini yang rata menyebabkan udara Tinggi. menyebabkan halaju udara Tinggi. flat, bukan aerodinamik. Rendah. Rendah. Okay. Dan tekanan Tinggi. Tinggi. Kerja tinggi. manakala di atas, bahagian atas, di atas bentuk bentuk apa? Bentuk aerofoil menyebabkan halaju tinggi, tekanan apa? Rendah. Itu yang A. Yang B saya tak tulis, kamu terbalikkan saja. So kalau terbalikkan boleh seorang tolong bagi tahu saya apa nak buat untuk B pula, apa jawapan untuk B? Bahagian rata di atas menyebabkan halaju apa? Udara tinggi. Halaju yang rendah, tekanan Tinggi. tinggi. Manakala bentuk aerofoil di bahagian bawah menyebabkan pergerakan udara tinggi, tekanan rendah, maka boleh mendarat. Okey, itu konsep. Tapi 2 markah tak apa, tak ada masalah. Tulis besar-besar macam ni 2 markah je dia bagi. Kenapalah tak bagi tinggi sikit. Okey. Saya ingat ni soalan essay. Okay, so I rasa dah habis. So kita dah habis. Okay. So minggu depan I rasa cuti tak silap saya sebab kamu ada raya kan. So minggu satu lagi kita akan masuk chapter 9. Okay, kita akan masuk chapter 9. So saya rasa kamu ada sampai chapter 10 tak silap saya. I've not make sure, saya pun tak tahu kita ada sampai chapter berapa. So nanti lepas cuti kita akan masuk chapter 9. Jadi kita akan go through chapter lebih mendalam lah. Apa tu chapter 9, apa dia menceritakan. Jadi untuk malam ni ada soalan tak sebelum kita bersurai? Ada? Tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada, kita jumpa lagi di masa akan datang. Maksudnya selepas 1 minggu ni kita akan jumpa lagi dalam tajuk yang berbeza. Okey, tajuk yang berbeza dan juga nota yang berbeza. Okey, so itu saja daripada saya. Jika ada kekurangan, minta maaf. So kita jumpa.